Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan niaga Hebat Realtors. Okey, pada video kali ini Coach Wan akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak guna satu apps untuk kita check kelayakan DSR pembeli, ataupun kita boleh juga tengok macam mana pengiraan duty stamp, legal fee dan sebagainya. So apps ni memang sangat membantu dalam kerja-kerja kita sebagai pengundi tanah. Okey, tanpa membuang masa, kalau siapa yang pakai Android tu, boleh terus pergi ke Google Play Store. Okey, saya tunjukkan kat sini. Okey, so type je property calculator. Property calculator, search. So dia gambar macam rumah ni lah. So saya suka pakai yang ni. Sebenarnya dia ada banyak juga apps-apps lain, tapi saya banyak menggunakan yang ni lah. So kita install. Tak besar pun file dia, 4 MB lebih je. So lepas kita install, kita boleh open. Okay, kita besarkan Okay, so ini dia interface apps yang telah kita install tadi property calculator. Jadi biasanya pembeli apabila dia nak beli rumah subsale ni, dia akan check dekat kita berapa kos-kos yang berkaitan guaman, sebab dia nak prepare duit selain daripada 10% deposit tu, berapa lagi dia kena standby extra cash untuk dia beli rumah tu jadi selalunya kita akan tengok kat sini lah, SPA, loan agreement SPA ataupun loan agreement cost. So nak kira real property gain tax pun boleh, tenancy agreement pun boleh. Ni kalau nak semak di SR dia. Ni nak compare loan, mortgage refinancing, valuation fee, calculator pun ada kat sini. So katalah you all ada jumpa rumah yang dah lama tak buat valuation, lepas tu kita check dekat bricks pun tak ada detail, dengan valuer pun mungkin tak ada detail, kita propose kat dia supaya lantik valuer untuk buat valuation report. Jadi dia akan tanyalah berapa kos yang terlibat. So kita boleh propose dia check dia punya harga dia kat sini lah. So ni affordability calculator pun ada. Alright. So kita tengok kat sini. So ada banyak lagi kat bawah ni. Tapi kita tengok kat sini lah. Okay. Ni memang selalu soalan yang ditanya lah oleh pembeli. So untuk pembeli, kita boleh check kat sini. Kita check untuk buyer ke atau untuk seller Okey, katalah pembelian rumah. Rumah ni nak jual, kita close dah sign ATP, harga RM500,000. Okey. So RM500,000. Disbursement fee ni lain lawyer, mungkin lain lah dia punya pengiraan dia. So yang ni tak apa, kita biarkan je dulu default. Okay. So loan margin. Okay. So standard untuk rumah pertama dan rumah kedua biasanya 90%. Kalau rumah ketiga, kena pilih 70%. Okay. Kalau ambil package yang first home buyer 100%, kita just tukar kat sini lah 100% ke tak. Alright. Okay, so kita tengoklah kat sini. Kalau first time home buyer, kita check kat sini. Okay, kalau nak basic calculation je, klik kat sini Alright. So katalah untuk contoh yang pertama ni, kita tengok dulu untuk pembeli rumah pertama first time home buyer. Okay, dekat bawah ni dia ada bagi note note untuk first time home buyer pada bajet 2019 hari tu. Okay, tengok sini, purchasing residential property price up to 500,000, stamp duty exempted up
to 300,000 on SPA agreement as well as loan agreement for 2 years until December 2020. So untuk pembeli rumah pertama ni, so dia kena ambil peluang sampai hujung tahun ni je. Peluang ni dibuka tau. So katalah rumah tu stamp duty dia tu katalah rumah RM500,000, stamp duty tu sekitar RM8,000. So dia kata kat sini dia exempted sehingga RM300,000 tau. So RM300,000 ni kalau kita kira dengan stamp duty calculator dia akan jadi RM5,000. So instead of bayar stamp duty RM5,000, dia just bayar RM3,000 je. So kita tekan dulu calculate ni. Okay. Sorry RM4,000. Okay. Stamp duty. So okay, ni yang betulnya. Okay, dia sebenarnya stamp duty dia yang dia kena bayar RM4,000. Okay, SPA legal fee. Legal fee ni 1% daripada harga jualan rumah. So harga jualan tadi RM500,000. Untuk RM500,000 pertama, lawyer fee kan dia akan charge 1% kan. So tu yang jadi RM5,000. So apa lagi yang dia kena bayar? CKHT 2A ni lah. Kalau satu nama 300 lah. Kalau dua nama mungkin dia akan jadi double. Ni ada reimbursement, registration fee, bla bla bla. Disbursement fee ni subjektif. Yang ada asterisk ni, ni semua subjektif. Tengoklah disbursement ni mungkin ada lawyer lebih sikit, ada mungkin lawyer yang murah sikit. Untuk loan documentation punya cost, ni katakan dia kan dia dah tengok tadi dekat bahagian SMP ni dah kena keluar 10,800, sekitar 10,800. So kalau dia tengok kat bawah ni, nak kena ada 7,250, dia pun macam cuak tak jadi nak beli kan. So kata kat dia jangan risau, kebanyakan pembiayaan hartanah di luar sana untuk loan documentation cost ni semua boleh masuk dalam loan. So biasanya kan kita punya loan tu dia punya margin 90%, ada boleh tambah lagi 5% dekat situ untuk cover kos-kos yang ni lah. Okay, so tengok kat sini loan stamp duty 700,500, loan legal fee 4,500. Sebab apa 4,500? Sebab dia 90% kan, 1% daripada 450. Kita punya total loan tu 4,500. So subsidiary document ni bla 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 ni tambah-tambah dia akan jadi 7,250. Dan dia kena juga tengok valuation fee ni, ni memang boleh masuk sekali juga dalam loan. Lepas tu down payment. Down payment ni yang kata 10% tu. 10% daripada harga rumah. Kan down payment tu dah dipecah dua kan. 3.18% dibayar kepada agensi sebagai professional fee bercampur dengan SST lah. Jadi balance 6.82% tu lah dia akan dibayar masa sign SMP tu. So total 10% dia kena standby RM50,000. So dekat sini berapa total cost yang dia kena standby duit tu. Katalah buyer ni dia ambil package pembiayaan rumah yang bukan free moving cost punya. Maknanya yang dia keluar sendiri duit cost untuk loan documentation cost ni. So dia kita campur lah RM50,000 campur RM7,250 campur dengan RM10,800 ni. Campur-campur dia akan total cost dia RM69,450 lah. Ni anggaran, cost anggaran. So kalau macam buyer kita tu nak akan detail pengiraan ni, kita boleh screenshot bagi kat dia ataupun kita klik je button share ni. Kita boleh share lah. Ni kalau saya install WhatsApp ke Facebook ke apa, dia akan keluar kat sini. Okay, so biasanya kita klik share ni, hantar kat dia punya WhatsApp. Terus dia dapat calculation yang ni. Okay, kita patah balik. Untuk yang bukan pembeli rumah pertama okay, kita klik balik. Tengok kat situ. Untuk RM500,000 punya rumah dia kena bayar RM9,000 tau. So sepatutnya
amount yang kena bayar stamp duty tu ialah 9,000. Tapi disebabkan pembeli rumah pertama tadi, dia apa ni, stamp duty tu kan dia boleh tolak untuk 300,000 yang pertama tu. 300,000 pertama tu 5,000 lah amount dia. So 9,000 tolak 5,000 tu yang dapat 4,000 tadi tu. Ya, first time home buyer tadi. Kan dia jadi 4,000 sebab dia dah ada diskaun perimitan stamp duty kat situ sebanyak RM5,000. Jadi kalau dia bukan first time home buyer ni, inilah dia punya cost dia. Ada pertambahan sikit lah. So total cost dia akan jadi RM75,950. So kena check betul-betul dengan buyer kita ni, dia betul-betul tak pembeli rumah pertama. Takut nama dia tu pernah digunakan oleh, contoh bapak dia dulu nak masukkan SMP, nak beli rumah, masukkan dalam SMP 2 nama kan. Untuk wife dia ke, pernah combine nama ke, tu tak kira dah. Maknanya dah nama tu dah guna je untuk SPA tu, dia dah tak boleh dah dikira sebagai first time home buyer. Dia kena betul-betul fresh new house. So biasanya ini yang penting. Kalau kita macam tak nak semak, kita apa ni, basic calculation ni pun boleh. Terus dia keluar kat sini. So ni dia akan keluarkan yang penting-penting je lah, sebab yang lain-lain tu ialah cost-cost disbursement fee yang tak fix tau. Ini yang apa ni, yang fix, memang kena bayar punya. So dia punya ni, dia dah ada calculation dia berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Yang SPA ni pun sama, Bar Council dah tetapkan RM500,000 pertama, selepas tu berapa semua dah ada total dia. Terus boleh share result. Kalau tak nak semakkan kepada buyer kita, macam ni lah kata dia. Kata kurang-kurang pun kena standby macam ni. Okay. Untuk seller, okay, kita tengok seller pula. Untuk RM500,000 pertama, okay, dia pula ada option kat sini. Untuk mortgage loan tu dah settle ke belum? Ada hutang lagi tak dengan bank? Lepas tu property tu leasehold ke tak? Leasehold ke freehold? Lepas tu nak apply RPGT exemption ke tak? So kita tanyalah owner tu. So kata kat dia, daripada sini dia seelok-eloknya kita suruh buyer, apa ni, kita punya klien tu install sendiri apa ni, apps ni, suruh dia tekan sendiri. Takut nanti kalau kita yang tekan, kalau apa, dia mungkin akan jadi perbalahan lah, kata kita apa, tersalah key in ke, salah ke, kita balik kena. So elok suruh dia sendiri install apps ni, dia key in sendiri, kita just guide daripada tepi je. So dia sendiri tahu kata. Okay, contoh ni saya untuk ni kita tak tekan dulu mana-mana ni. Okay. Kita calculate dulu. So katalah dalam kes ni owner dia nak lantik juga dia punya lawyer. Jadi dia kena bayar lah dia punya legal fee lawyer yang dia nak lantik tu. Untuk kes dua lawyer, maknanya pembeli lawyer lain, owner lain. So untuk kes dua lawyer dia kena bayar. Sebab apa 5,000? Sama juga calculation dia. Harga rumah 500,000 kali 1%, dia akan jadi 5,000 lah lawyer fee. Ni si KST punya borang ni memang kena bayar lah. Orang kena bayar RM400. Discharge of charge DRR RM300. Lepas tu reimbursement ni dengan disbursement ni, ni subjektif. Ni yang membezakan cost apa ni, quotation antara lawyer-lawyer tu lah. So kita tengok option yang ni pula. Kalau kita tengok mortgage loan is fully settled, kan dah berbeza kat situ kan. Di discharge of charge tu dah tak payah bayar, dah apa, dah kosong. Lagi murah lah sebab dia tak ada bayar DRR kat situ. Kalau tadi tu ni tengok tadi DRR RM300, RM300 je beza. Okay, katalah property leasehold. Leasehold ni dia mahal sikit lah sebab nak apply consent kan. Nak start consent kena bayar RM300. So
Tengok tadi state consent RM300, DRR RM300 Ingat DRR ni kalau rumah tu masih ada gadaian lah, gadaian dengan bank kan. Ada hutang lagi. So ada hutang, nak discharge kan tu hutang tu. Nak lepaskan gadaian tu. Dia kos yang terlibat kat situ RM300. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kita nak apply for RPGT exemption, apa perbezaan dia situ? Dia kena ada borang CKHT 3. Borang tu kos dia RM200. So katalah kita tick semua option ni. Maknanya rumah tu standard lah. Kalau kita jual rumah leasehold, biasanya katalah rumah tu rumah leasehold, tak habis bayar lagi dengan bank. Lepas tu owner nak apply pula RPGT exemption. Kita klik kat sini. So total yang owner kena standby dekat sini ialah berapa? RM6,900. So kata dia nak bayar legal fee lawyer RM5,000, cik kena keluar. So state consent RM300, KST RM400, RM200, KST 3 ni, DRR. Ni tak klik option ni tadi. Tadi katalah rumah tu masih hutang okay. DRR kena lagi RM300. Reimbursement disbursement ni kita anggarkan RM500 macam tu. So total owner kena standby RM7,200. Lepas tu kata kat dia agent fee RM15,000 pula nak kena bayar dekat situ. Tak, ni belum campur SST lagi So kata kat dia kalau cik nak jimat, kat sini dah total RM22,000 kan. Untuk jual RM500,000 punya rumah, total cost untuk agent fee termasuk dengan legal fee beserta disbursement ni semua, encik kena keluar sekitar RM22,200. So kalau encik nak jimat, kita propose lah kat dia. Kalau nak jimat, kita tak payah lantik lawyer lah. Kita just tumpang lawyer buyer. Okay. So kalau kita tumpang lawyer buyer, kos yang RM5,000 ni, so tak ada lah kat situ, tak diambil kira. So RM5,000, RM7,200 tolak dengan RM5,000, tu yang tinggal RM2,000, sekitar RM2,200. Sebab itulah saya selalu advise, bagi tahu dekat buyer, walaupun kita menumpang peguam pembeli, kita masih kena standby duit sekitar RM2,000 plus minus lah saya cakap dia RM2,000, sekitar RM200,000 untuk settlekan kos-kos yang berkaitan ni. Selalu kita panggil disbursement fee lah. So termasuklah dengan nak apply state consent, CKST, CKST 3 ni, nak buat DRR. So kata kat dia memang encik kena standby sekitar RM2,000, tapi cakap dekat pembeli, encik jangan risau, tak payah keluar duit. Tak payah keluar duit RM2,000 ni, sebab nanti kan masa sign SMP, pembeli kan ada keluarkan nak bayar baki down payment, baki down payment tu kan 6.82% tu. So kita tolak je duit daripada 6.82% tu. So kita tak nak risaukan penjual, sebab ialah orang menjual rumah biasanya keperluan dia memerlukan duit kan, ada masalah kewangan, tiba-tiba nak jual rumah kena keluar duit lagi, memang digoyang lah kan. So kita bagi tahu kat dia, cik jual rumah, cik tunggu duit je. So nanti daripada 10% tu 3.18% akan tolak untuk agensi siap. Lepas tu lagi balance 6.82% tu akan tolak sikit je untuk disbursement fee sekitar RM2,000 lah. Tapi kena ingat, kalau pembeli tu penjual tu dia menumpang, istilah dia menumpang pembeli punya peguam, so kita tak boleh lah nak mengarah-ngarah sangat lawyer tu, sebab dia menumpang kan.
So lawyer tu dia tidak akan mewakili kepentingan penjual, sebab ia dilantik oleh pembeli. Jadi kalau misal katalah betul-betul nak menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak, memang disarankan masing-masing lantiklah lawyer sendiri masing-masing. Cuma itulah ada kos ni lah yang owner kena bear lah kat situ, bergantung kepada harga jualan rumah tersebut atau tanah tersebut. So yang ni kena faham betul-betul. Ramai ejen tak explain dekat sini, jadi nanti kena kecam. Apalah ada hidden cost dulu, tak explain kat saya, kena keluar duit apa semua kan. So ini yang selalu terjadi. Okay. So saya harap boleh betul-betul mahirkan dekat bahagian sini. So selalunya memang kita pakai yang untuk ni lah, SPA dengan loan agreement cost ni. Tolong mahirkan betul-betul ya kat sini. So untuk saya sentuh sikit lagi. Contohlah harga rumah tu 500,000. Okay. Tadi tu untuk pembelian rumah ketiga, dia memang 70% yang margin kan. Jadi kita tengok kat sini, katalah dia pembelian rumah ketiga memang sasar lah, dia bukan first time home buyer kan. So kita calculate kat sini. Tengok kalau pembelian rumah ketiga ni memang saya dulu ni berdasarkan pengalaman saya. Saya pun tak tahu dulu, rupanya pembelian rumah ketiga ni loan documentation cost ni dia tak boleh masuk dalam loan tau. So memang kena standby cash lah. Cash lebih cash lebih lah. Selalu kalau macam pembelian rumah pertama, kedua, yang ni boleh settle masuk loan. Loan documentation ni. So untuk rumah ketiga memang kena standby juga. SMP kena standby, loan agreement yang bahagian loan documentation ni pun kena standby. Valuation fee semua kena keluar duit sendiri. So tengok kat sini, down payment saja dah kena ada RM150,000. Total cost dah berapa dah, RM167,000 dekat situ kan. Sebab pengalaman saya dulu itulah, terkena lah dengan buyer ni. Dia tak tahu kan. Saya pun tak berapa mahir lagi masa tu. Rupanya yang ni dia kena keluar duit. Nasib baiklah pembeli tu Datuk Seri dia ada duit, boleh cari cash tu. So kita kena hati-hati kat situ. So pembeli rumah pertama, kedua tak ada masalah, boleh masuk loan. Rumah ketiga ataupun rumah-rumah yang bermasalah, developer bankrupt, master title lebih 10 tahun kan. Master title dia dah lebih 10 tahun, tak banyak bank yang nak bagi loan. Jadi 2-3 bank kan, public bank and bank. So yang tu pun biasanya interest tinggi sikit, dan loan documentation ni kau kena carilah duit cash tu sendiri. Tak boleh masuk loan. So kena hati-hati dekat situ. Kang tiba-tiba kena fork out lagi banyak duit ribu-ribu, takut pembeli tu dia dah sign SMP, dia akan menjadi masalah cash kat situ. Okay, untuk video kali ni saya fokus untuk calculation dekat sini saja dulu. So kita bersambung dekat video yang lain untuk function-function yang lain. Okay, sekian, terima kasih. Harap video ini membantu kepada rakan niaga Hebat Letters semua. So tunjukkan yang kita seorang pengundi hartanah yang bijak. Gunakan kita punya smartphone untuk nampak smart. Jangan nampak newbie sangat, supaya kita lebih confident. Maknanya kita tak nak sembang-sembang kosong je, tanpa evidence kan. Kita tunjuk dia betul-betul, suruh dia install sendiri, dia masukkan sendiri. So tak ada istilah, kita nak elakkan daripada kena kecaman klien kan. So biar kita punya fakta tu betul lah. Okay. So sekian dulu daripada Coach Wan. Semoga membantu. Nanti kita akan share lagi video-video yang akan datang untuk function-function yang lain. Sekian, terima kasih.